Mekar angsana pandang tak jemu, bunganya luruh ke dalam raga. Buku laksana lautan ilmu, dasarnya penuh mutiara berharga. Ke kota lama membawa jamu, letak seguni di baruh sana. Tekun membaca, teroka ilmu, amalan murni minda di jana. Okey kelas, itu serba sedikit video yang cikgu paparkan dekat kamu. Okey, kalau kita lihat kepada video itu, sesiapa boleh beritahu cikgu ataupun kita boleh gunakan butang raise hand untuk menjawab video itu tadi ialah video mengenai apa? Apa yang kamu dah boleh dengar yang berdasarkan video tadi? Siapa boleh tekan butang raise hand, kita akan pilih, kita akan tengok. Tak kisahlah daripada murid Sekolah Raja Perempuan Mazwin ke, daripada R10 ke, boleh? Berdasarkan video yang tadi, apa yang kamu dapat dengar? Dia melafazkan apa tu? Baik, jangan mana-mana. Pantun. Okey, terima kasih Damia, terima kasih cikgu dengar Sofia, cikgu dengar juga daripada rakan-rakan yang lain, iaitu mereka ataupun seorang murid tadi melafazkan pantun. Okey, jadi apabila kita dah melihat video tadi mengenai melafazkan pantun, jadi sudah tentulah hari ini kita akan belajar tentang pantun. Jadi kita nak tahu juga pantun ini apa. Okey, jadi cikgu akan serahkan, kita akan dengar penjelasan daripada Cikgu Farid. Dipersilakan Cikgu Farid. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Zul. Selamat datang kepada semua murid-murid, guru-guru yang ada pada hari ini. Baik, hari ini cikgu akan perkenalkan pantun dan cikgu akan fokuskan kepada pantun 4 kerat. Baik, pantun 4 kerat ni sebenarnya dia dalam sekolah rendah ataupun kamu dah naik ke sekolah menengah, dia masih merupakan satu benda yang sangat popular dalam pengajaran. Dalam buku teks pun memang banyak digunakan pantun 4 kerat. Baik, apa itu pantun 4 kerat? Cikgu akan terangkan. Okey, cikgu akan present. Okey, boleh nampak semua? Jelas Boleh ke? cikgu? Boleh cikgu. Sangat jelas. Baik, Boleh. cikgu akan fokuskan tentang pantun Melayu. Pantun Melayu ni kita akan fokus kepada pantun 4 kerat. Apa itu pantun 4 kerat? Okey, ini ialah satu contoh pantun 4 kerat. Kenapa dia dipanggil 4 kerat? Tengok, dia ada 4 baris. Kalau pantun 2 kerat, dia ada 2 baris. Okey, pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Baik, itu ialah pantunnya. Sekarang ni kita akan tahu apa struktur pantun yang ada dalam pantun 4 kerat ni. Okey, kita tengok struktur pantun pada pantun 4 kerat ni. Baik, kita tengok. Yang pertama ialah dalam pantun ni asasnya dia ada pembayang dan maksud. Apa itu pembayang? Pembayang ialah cikgu dah warnakan baris 2 di atas ni dengan warna merah. Pembayangnya dalam pantun tadi ialah pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Itu ialah pembayang. Daripada pembayang, ya. Cikgu Farid, dekat slide tu tak turun ke bawah. Slide seterusnya. Sekejap. Okey, kat skrin dia paparkan yang depan dulu. Oh, betul. Okey. 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 Cikgu ulang semula. Okey, baik. Apa itu struktur pantun? Ini okey Dah nampak Dah. Jelas? Dah nampak cikgu. Baik, terima kasih. Baik, apa itu struktur pantun? Kita tengok dekat sini. Kita akan bincangkan tentang pantun 4 kerat. Pembayangnya ada pada 2 baris di atas. Cikgu sudah warnakan dengan warna merah. Baik, pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Itu ialah pembayang. Pembayang tu merupakan bayangan kepada maksud yang akan diberikan dalam pantun tersebut.
Kita tengok pula pada bahagian maksud. Maksud ni cikgu dah warnakan dengan warna kuning. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Itu ialah maksud dalam pantun. Dalam kata mudahnya, kalau pantun 4 kerat, konsep dia senang saja. 2 baris di atas ialah pembayang, 2 baris di bawah ialah maksud. Okey, kita tengok pula penerangan secara khusus di sini. 2 baris pantun, pertama pantun ialah pembayang. Fungsinya, apa fungsinya? Fungsinya ialah untuk membayangkan apa yang akan berlaku pada 2 baris akhir. Apabila 2 baris pembayang ada maksud yang sesuai dengan 2 baris maksud, ia akan menjadi sebuah pantun yang baik dan sempurna. Jika pantun tersebut tak dapat membayangkan maksudnya, dia merupakan pantun yang tak sempurna. Maknanya dia tak ada pertautan. Okey, selain itu, dalam pantun dia ada rima akhir. Rima akhir ni, cikgu sudah petakkan dengan bentuk ni. Okey, tengok di sini. Belayar. AR. Macam mana kita nak kesan rima akhir ni? Dia ialah huruf terakhir ataupun 2 huruf terakhir pada bahagian belakang baris pantun. Okey, AR, TI, AR, TI itu pada bahagian pembayang. Macam mana kita nak tengok pula? Kita tengok pula pada bahagian maksudnya. Dia akan ada semula AR, TI. Maknanya baris pertama mesti sama dengan baris yang ketiga. AR, AR. Kalau contohnya perkataan bola. Bola, LA. Kalau depan ni LA, maknanya di baris ketiga mestinya LA. Okey, baris yang kedua mesti sama dengan baris yang terakhir, iaitu baris yang keempat. Contohnya di sini. TI, TI. Dalam konsep lain, dalam pengajian bahasa Melayu, dia dipanggil rima akhir AB, AB. Okey, baik. Kita tengok macam mana kita nak buat sebuah pantun yang baik. Mana tahu dalam kalangan kamu ni, satu hari mungkin ada jadi pemantun ataupun seorang penulis pantun. Sebab dalam surat khabar pun kita boleh menghantar pantun sebenarnya. Okey. Sebuah pantun yang baik mestilah mempunyai 4 hingga 5 patah perkataan dalam satu baris. Maknanya dalam satu baris ni mesti ada 4 hingga 5 patah perkataan. Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4. Maknanya ada 4. Maknanya ini pantun yang baik. Kalau dia ada 5 pun okey, tak ada masalah, baik lagi. Kalau sampai 7, 8 dia terlampau panjang. Okey, manakala jumlah suku kata dalam satu baris pula mempunyai antara 8 hingga 12 suku kata sahaja. Okey. Selain itu, untuk pembayang digalakkan menggunakan flora dan fauna, iaitu tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan dan haiwan. Boleh gunakan untuk dijadikan sebagai pembayang. Jika mana tahu satu hari dalam kalangan kamu ni yang akan menjadi seorang penulis pantun. Mungkin nanti akan mewakili masuk pertandingan berbalas pantun. Itu ialah caranya. Okey, baik. Terima kasih daripada cikgu. Okey, terima kasih kepada Cikgu Farid atas penerangan tadi. Okey kelas, untuk makluman murid semua, okey, dalam penerangan Cikgu Farid tadi ada 2 perkara penting yang mana kita perlu beri perhatian, iaitu 2 baris pertama di pantun itu merupakan kita panggil dia sebagai pembayang. Pembayang. Terima kasih Damia. Terima kasih. Okey, terima kasih Zuhairul, Airi yang memberi respon. Okey, manakala 2 baris yang terakhir pula kita katakan itulah baris maksud. Okay, terima kasih yang respon. Kenapa cikgu ulang semula apa yang disampaikan oleh Cikgu Farid? Kerana selepas ini nanti, okey, sebelum kelas kita berakhir, kita akan adakan kuis. Jadi kuis tu ada kena mengena dengan apa yang kita belajar hari ini.
Jadi kamu kena beri perhatian, kamu kena dengar betul-betul apa penerangan yang disampaikan oleh cikgu dan juga cikgu Farid. Okey, kuis ni berbentuk macam mana? Okey, kuis ni nanti cikgu akan terangkan bagaimana. Okey kelas, kita dah dengar dah penerangan oleh cikgu Farid tadi tentang pantun. Okey, kita nak pergi ke aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti melafazkan pantun dan juga aktiviti berbalas pantun. Okey, kita ada 5 orang murid dari yang terdiri daripada Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazwin yang cikgu anak didik cikgu Farid, manakala akan berbalas pantun dengan 5 orang murid SK Wangsa Maju Zon A10 yang juga anak murid cikgu lah. Ini kiranya macam berbalas pantun antara negeri Perak dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Betul. Okey, jadi kita akan sama-sama. Okey, cikgu minta untuk murid Sekolah Wangsa Maju Zon A10, Airi Iskandar untuk bersiap sedia. Manakala untuk murid Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazwin juga untuk boleh bersedia. Okey, kita akan mulakan dulu. Okey, kita akan yang menjual pantun. Dipanggil ada yang menjual, ada yang membeli. Okey, yang menjual pantun dahulu untuk pantun rangkap pertama, temanya. Okey, ada tema dia. Tema dia ialah tema pantun selamat datang. Kita akan dengar dulu daripada Airi. Okey, Airi boleh buka mic. Okey. Baca cikgu. Ya. Duduk bersila si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka acara, selamat datang untuk semua. Oh, bagus. Okey, baik. Sekarang ni giliran untuk murid daripada Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazwin untuk membeli pantun adik Airil. Okey, dipersilakan daripada Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazwin. Memancing ikan berumpan lokan, pancing keli di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Okey, terima kasih Zarania. Airi menjual pantun, Zarania membeli pantun. Okey, iaitu tema pantun kita, iaitu tema untuk yang pertama ialah pantun selamat datang. Okey, cikgu akan berkongsikan slide dengan kamu. Okey, kamu boleh tengok dekat sini. Okey. Okey, iaitu tema kita tadi antara Airi dan Zarsha tadi, iaitu pantun selamat datang. Okey, kita tengok inilah pantun yang dilafazkan oleh kedua-dua rakan kamu. Okey, pantun yang dilafazkan oleh kedua-dua rakan kamu. Okey, cuba kita lihat di sini untuk cikgu nak berikan penerangan seperti kita dah belajar tadi. Okey, kita tengok duduk bersila si anak dara di bawah sarung burung tempur. Okey, dua baris di atas ini kita panggil sebagai baris apa tadi? Pembayang. Baris apa? Pembayang. Pembayang. Bagus. Okey. Bagus. Okey, bagus. Tu pembayang. Okey, manakala dua baris yang di bawah ini kita panggilnya sebagai Maksud. maksud. Okey, jadi kawan kamu dah melafazkan maksud. Dia dah membacakan pantun. Okey, cikgu akan terangkan. Salam sembah pembuka acara. Salam sembah tu maksudnya ialah salam ataupun salam perkenalan, salam kita ucapkan selamat dan juga ada selamat datang untuk semua. Bermaksud Airi itu mengucapkan selamat datang kepada semua. Kepada semua yang mengikuti kelas kita pada hari ini. Manakala Zarisha pula dah tadi dia membeli pantun tu, dia kata apa? Selamat datang memancing ikan berumpan lokan, pancing keli di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Airi kata selamat datang, Zarisha pun balas juga selamat datang. Moga diiring restu ilahi. Siapa boleh bagi tahu cikgu apakah maksud perkataan ilahi itu? Apa dia? Ilahi. Apa dia? Bermula dengan huruf T. Okey, terima kasih Ibu Hairul. Okey, terima kasih. Cikgu nampak yang lain yang respon. Ya, betul. Restu ilahi ni juga membawa maksud Tuhan. Maksudnya hari ini, apa yang kita ada hari ini, semuanya disebabkan oleh izin Tuhan. Okey, kita dah selesai dah. Okey. Pantun pertama tadi, temanya pantun selamat datang. Kena ingat tu, ada keluar nanti dalam kuis.
Pantun pertama tu pantun tentang apa? Pantun selamat datang. Okey, sekarang ini kita nak pergi ke pantun yang kedua, iaitu temanya kemerdekaan. Okey, cikgu akan persilakan Cikgu Farid. Mungkin anda nak beri sedikit penerangan sebelum dua orang murid kita, Sekolah Raja Perempuan Mazwin pula akan menjual, Sekolah Wan Semaju Zaat 10 pula akan membeli. Baik, terima kasih Cikgu Zul. Okey, baik. Kenapa tema kemerdekaan? Sebab sekarang ni bulan apa? Siapa tahu? Bulan Ogos. Bulan kemerdekaan. Bulan kemerdekaan dalam negara kita. Siapa tahu apa tema bulan ni? Bulan kemerdekaan untuk tahun ni? Malaysia Prihatin. Malaysia. Ya, tepat. Bagus. Okey, baik. Bagi untuk tema kemerdekaan, Ibu akan minta murid daripada Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazwin dahulu yang akan menjual pantun. Okey, dipersilakan. Okey, sebelum Raja Perempuan Mazwin menjual pantun, okey, yang akan membeli murid Artin nanti ialah R10 nanti ialah Kalisha. Siap sedia Kalisha ya? Okey, dipersilakan. Okey, murid Raja Perempuan Mazwin boleh perkenalkan nama dulu, bagi tahu nama, lepas tu terus jual pantun. Okey, dipersilakan. Jalur gemilang berkibar megah, simbol perpaduan seluruh negara. Malaysia bebas dari dijajah, semoga negara aman sentiasa. Okey, baik. Siapa nama? Tak bagi tahu nama pun. Dia terus je, Zahra. dia nak terus je lapan pantun. Dia semangat tu rupanya. Okey, apa nama? Bagi tahu nama, mungkin kawan-kawan boleh kenal. Siapa nama yang menjual pantun tadi? Hazika Zahra. Okey, namanya Hazika. Okey, baik. Seterusnya kita akan mempersilakan murid daripada Sekolah Kebangsaan Wan Semaju Zon R10 untuk membeli pantun daripada Adik Nur Hazika. Dipersilakan. Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat teras utama. Rakyat bersatu, negara berjaya, Malaysia prihatin, aman sejahtera. Tahniah. Okey, nampaknya berjaya dibeli dengan baik oleh adik Nur Kalisha. Betul? Okey, itu ialah merupakan pantun yang bertemakan kemerdekaan. Okey, tahniah. Okey, cikgu serahkan kepada Cikgu Zul. Okey, terima kasih Cikgu Farid. Okey, kalau kita lihat tadi rakan kamu melafazkan pantun, ada menjual dan membeli. Okey, untuk kita tengok dekat situ, kita tengok jalur gemilang berkibar megah, simbol perpaduan seluruh negara. Malaysia bebas dari dijajah, semoga negara aman sentiasa. Negara kita dah tiada dah penjajahan, negara kita sudah merdeka. Tahun keberapa ni kemerdekaan negara kita berapa? Yang keberapa? 64. Terima kasih Damia. 64. Okey, cikgu nampak juga ada yang respon. Aiman Aizat pun respon. Okey, kemudian seterusnya pantun itu dibeli. Dia kata rakyat bersatu negara berjaya. Dekat kata kuncinya dekat sini, iaitu kalau nak negara ini berjaya, rakyatnya mesti bersatu padu. Bersatu padu ni walaupun kita ada berbeza budaya, kita berbeza kaum, kita kena saling bantu-membantu, saling bekerjasama. Cikgu tengok kalau contoh di kelas cikgu di R10, di Medinamik, semuanya berbangsa Melayu. Kalau cikgu tengok di murid Sekolah Raja Perempuan Mazwin, kelas cikgu Farid ni ada murid berbangsa India, berbangsa Cina ada ke? Cina tak ada. Ada bahasa India. China tak ada bahasa India. Tapi Walaupun diorang kita fasa bahasa Melayu. Okey, walaupun berbeza budaya, berbeza bangsa, berbeza agama, tapi itu tak menghalang kita untuk sentiasa bekerjasama, bantu-membantu. Okey, Malaysia prihatin, aman sejahtera. Jadi itulah yang dikata kata kuncinya. Bila kita ni sentiasa prihatin, kita akan wujudkan satu suasana sejahtera. Okey, seterusnya kita akan pergi ke Cikgu Zul, saya ada nak tanya sikit dekat murid-murid. Baik, untuk jalur gemilang berkibar megah, simbol perpaduan seluruh negara. Malaysia bebas dari dijajah, semoga negara aman sentiasa. Baik, cikgu nak tanya di sini, apa rima akhir pada pantun di atas ni? Siapa boleh jawab? Angkat tangan.
AH. AH. Okey. AH dan RA. RA. Okey, bagus. Okey, tahniah. Pastikan kamu dengar betul-betul nanti sebab lepas ni kita akan ada kuis. Okey, terima kasih Cikgu Zul. Boleh teruskan. Okey, seterusnya kita akan pergi pantun yang ketiga iaitu pantun seloka. Pantun seloka apa pula ni cikgu? Seloka ni tak pernah dengar pun. Seloka ni makanan ke? Seloka ni apa, minuman ke? Dia sama macam tea life ke? Dia sama macam air sirap ke? Bukan. Seloka tu atau erti kata maksudnya yang lain ialah pengajaran. Pantun pengajaran. Bermaksud dekat sini pantun ini ada pengajarannya. Okey, kita akan tengok pantun yang ketiga ini iaitu untuk murid yang nak membeli. Okey, kita akan tengok. Seterusnya yang ketiga ialah pantun yang nak dibeli oleh yang nak dijual dulu. Nak dijual SK Wangsa Maju Zon A10. Betul tak Soleha? Soleha kan? Soleha akan menjual. Okey, manakala yang akan membeli, okey, boleh bagi tahu cikgu, Sekolah Raja Perempuan Mazwin, siapa yang akan membeli itu? Nitya. Siapa? Nitya. Okey. Kita akan tengok. Okey, Soleha akan menjual pantun dan Nitya akan membeli. Okey, dipersilakan Soleha. Anak ayam turun 10, mati seekor tinggal 9. Kerja rajin tak payah suruh, jika malas kerja tak jalan. Okey, terima kasih Soleha. Okey, Nitya membeli pantun Soleha itu. Elok dipandang mata, hati terpikat kerana sirna. Biarlah diam dari berkata, kalau berkata kosong mata. Okey, terima kasih kepada Soleha dan Nitya. Okey, inilah pantunnya iaitu pantun seloka ataupun pantun nasihat ataupun pantun pengajaran. Okey, kita dah tengok tadi pantun pertama tentang selamat datang, kedua kemerdekaan. Manakala pantun ketiga ni ialah pantun seloka. Kita tengok apa yang Soleha katakan tadi. Kalau rajin tak payah suruh. Bermaksud dekat sini jika kita ini ada sifat rajin, apa yang kita nak buat ataupun ibu dan bapa kita nak minta buat ke, kita tak perlulah ibu dan bapa kita kata dulu. Contohnya, Damia, tolong basuh pinggan tu. Contohnya, Sofia, basuh cawan tu. Tak payah, kita ada rasa tanggungjawab sendiri. Jika malas kerja tak jalan, betul pantun seloka ni. Sekiranya kita malas, kita tak berbuat apa-apa, semua kerja takkan siap. Betul atau tidak? Betul. Betul tak? Betul. Contohnya kalau ada cikgu bagi kerja sekolah, kalau kita malas tak buat, adakah kerja sekolah tu secara semula jadi ataupun automatik akan siap? Tidak kan? Ya. Semuanya kita kena buat. Okey, manakala kita tengok pula Nitya membeli pantun itu, dia kata biarlah diam dari berkata, kalau berkata kosong makna. Bermaksud dekat sini pengajarannya yang dia kata kita ni kalau kita nak berkata, nak bercakap, biarlah kita bercakap tu sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita sekadar cakap saja kosong, kita sekadar berbual kosong, kita akan membuang masa. Okey, itu maksudnya. Okey, seterusnya kita nak pergi pantun. Okey, Cikgu Farid, boleh? Okey. Sedikit cikgu nak tanya kepada murid-murid. Kerja rajin tak payah suruh. Berdasarkan ayat pada maksud ni, apa peribahasa ataupun perumpamaan yang kita sesuai kita gunakan untuk kerja rajin tak payah suruh? Siapa boleh bagi tahu? Apa peribahasa yang sesuai ataupun perumpamaan yang sesuai untuk kerja rajin tak payah suruh ni? Okey, cikgu bagi clue sikit Tulang. Okey, itu. Okey, perumpamaan. Okey, cikgu bagi clue pahat. Siapa tahu? Dia punya pahat. Seperti, siapa tahu? Seperti pahat dengan Penukul. ya, betul. Siapa dah jawab tadi? Cikgu tak dapat nampak.
Okey, Betul. seperti pahat dengan penukul. Siapa tahu apa maksud seperti pahat dengan penukul ni? Kalau tak suruh buat, dia Buat jalan. tak jalan. Nak kena Tak kutuk jalan. dulu baru dia jalan. Kalau orang yang rajin, kerja rajin dia tak payah suruh. Kalau orang yang malas, macam tadilah seperti pahat dengan penukul. Kena ketuk baru jalan. Cuba bayangkan kalau pahat tu tak ketuk dengan penukul, apa jadi? Fikir-fikirkan. Okey, baik. Teruskan Cikgu Zul. Okey, seterusnya untuk pantun yang keempat. Okey, iaitu temanya pantun budi. Okey, Cikgu Farid, kalau pantun keempat pula ialah pantun budi. Kita akan tengok murid dari sekolah Raja Perempuan Mazwin akan menjual, manakala murid yang akan membeli SK Wangsa Maju Zon R10. Boleh Cikgu tahu murid sekolah kebangsaan ni SK Raja Perempuan Mazwin siapa yang akan menjual? Baik. Damia Patrisha. Okey, Damia Batrisha akan menjual, manakala murid SK Wangsa Maju Zon R10 Amani akan membeli. Okey, boleh siap sedia? Okey, dipersilakan. Untuk pantun budi ni, dia akan menceritakan tentang budi ataupun perkara-perkara yang baik. Okey, dipersilakan adik Damia untuk menjual pantun. 3, 2, 1. Bukan saya mengajar kolek, saya mengajar papan tunda. Bukan saya mengharap molek, saya mengharap budi bahasa. Okey, baik, bagus. Adik Damia mengharapkan budi bahasa. Sebab budi bahasa ni satu benda yang sangat baik. Okey, kita akan dengar daripada Sekolah Kebangsaan Wangsa Maju untuk membeli pantun daripada adik Damia. Okey. Membeli pantun tidak perlu menggunakan duit, hanya perlu menggunakan bahasa. Okey, boleh teruskan? Burung pipit, burung kedidi, hinggap di pokok di tepi sawah. Jika hidup tidak berbudi, ibarat pokok tidak berbuah. Okey, baik. Tahniah kepada adik Damia yang menjual dan adik Sofia Amani yang membeli pantun. Berlakulah jual beli pantun yang amat baik sekali. Okey, tahniah cikgu ucapkan. Okey, Cikgu Zul. Okey, mungkin Cikgu Farid ada nak bagi penerangan tentang pantun ini, baris ni, ataupun kita boleh tanya dekat murid agaknya apa pengajaran yang kita boleh dapat. Sebelum cikgu nak tanya di sini. Bukan saya mengejar kolek. Apa maksud kolek? Siapa tahu maksud kolek? Siapa tahu maksud kolek? Ada tak? Bukan saya mengejar kolek, saya mengejar papan tunda. Apa maksud kolek? Baik, ramai yang tak tahu rupanya. Baik, kolek. Suram. Apa? Apa ni Tia? Suram. 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 Suram? Suram. Suram? Dia ke suram? Kolek Airi, Cikgu dengar macam Airi nak jawab. Airi? ada? Apa Airi tidak jelas? Suram. Suram? Dia ke suram? Betul ke? Kolek. Kolek ke hulu. Perahu kolek merupakan salah satu pengangkutan orang Melayu. Dia lebih kepada macam perahu. Okay. Dia nak kejar Cikgu tak kolek. jelas. Okey, dia macam apa? Perahu. Okey, sebab apa orang dulu dia gunakan kolek? Kenapa dia tak cakap macam zaman sekarang? Bukan saya mengejar X70. Kenapa? Siapa boleh bagi tahu sebab di antara pantun ni dengan zaman dahulu? Okey, ada tak? Okey, sebabnya orang zaman dahulu dia menggunakan bahasa yang berbudi dan sangat baik dia punya susunan. Dan kolek ni digunakan oleh orang zaman dahulu sebagai pengangkutan utama. Kalau zaman kita sekarang, apa pengangkutan utama kita? Kereta. Ya, Kereta. Kereta. Kereta, perahu, motor. Okey, dia cakap di sini, bukan saya mengharapkan molek, saya mengharapkan budi bahasa. Maknanya di sini, kalau orang tu cantik macam mana pun, kalau perangai dia buruk, Kita kena harapkan budi bahasa dia.
Ya, betul Damia. Kita mengharapkan budi bahasa. Maknanya cikgu bagi contoh dekat sini. Seorang yang cantik dan seorang lagi kuranglah cantik sikit, kulit gelap apa semua tu. Tapi yang kulit gelap tu dia dengan baik, suka bersedekah, cakap dengan orang tua pun baik. Agak-agak siapa yang orang akan lagi sayang? Yang Yang mana? Kurang cantik. Orang cantik. cantik orang yang Orang yang kurang dikit. yang kurang Walaupun dia Orang yang cantik apa semua, tapi sebab dia seorang yang berbudi bahasa, orang akan sayang dan orang akan ingat. Okey, last sekali. Tengok sini. Yang dijual oleh Sekolah Kebangsaan Wang Semaju. Jika hidup tidak berbudi, ibarat pokok tidak berbuah. Maknanya di sini, kalau kita tak ada budi dalam hidup kita, kita ibarat tak ada semangat. Macam contoh pokok. Kalau pokok rambutan yang kamu tanam tidak berbuah, agak-agak apa akan kamu buat dengan pokok rambutan tu? Nur Kalisha. Tebang. Sebab Apa? Betul. Tebang. Sebab apa? Dia tak ada sebab apa? dia tak berbuah. Tak buah. Kalau tak ada buah, dia tak ada manfaat. Kerana kesimpulan dekat sini, kalau kita nak jadi seorang yang baik, kita mestilah hidup dengan ada manfaat. Budi. Okey, baik. Cikgu Zul. Okey, terima kasih Cikgu Farid. Okey, seterusnya untuk pantun yang kelima, iaitu pantun nasihat. Nasihat. Nasihat ni biasa kita dengar. Mak ibu kamu ke ayah kamu selalu kata, kamu ni tak dengar nasihat. Apa dia nasihat? Nasihat ni satu benda peringatan, menyampaikan pesanan dekat kita. Okey, jadi kita akan tengok pantun yang akan dijual oleh murid sekolah Wang Semaju Zon A10 iaitu Zuhairul yang akan dibeli oleh murid sekolah Kebangsaan Raja Puan Mazwin. Okey, kita siap sedia. Okey, Zuhairul sudah bersiap sedia? Sudah. Okey, Zuhairul boleh lafazkan pantun anda? Air menurut ke tepian mandi, kembang berseri, bunga senduduk. Elok diturut resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk. Okey, siapakah yang akan membelinya? Okey, untuk Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazin, giliran anda untuk membeli. Dipersilakan. Pakai baju warna biru, pergi ke sekolah pukul 1. Murid sentiasa hormatkan guru, kerana guru pembekal ilmu. Okey, terima kasih kepada Putri. Zuhairul menjual, manakala Putri membeli. Okey, kita tengok pantun yang dilafazkan oleh Zuhairul tadi. Air melurut ke tepian mandi, kembang berseri, bunga senduduk. Elok diturut resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk. Apa yang dimaksudkan sebagai semakin berisi, semakin tunduk? Resmi padi. Siapa yang pernah tengok pokok padi? Boleh cikgu tahu pernah tengok sawah bendang ke sawah padi? Boleh? Cikgu tengok Damia raise hand, angkat tangan. Cikgu tengok ada yang gunakan butang raise hand dekat Google Meet. Okey. Okey, ada ramai yang ada. 3, 4 ramai yang ini. Okey. Pokok padi ini apabila dia semakin berisi di dalamnya, pokok padi itu dia semakin tunduk. Dia semakin menunduk. Bermaksud dekat sini kita ni semakin kita baik, semakin ataupun kita ni semakin berpangkat, kita ada jawatan, kita kena rendah diri. Tak boleh sombong. Adakah kita ada, contohnya Zuhairul. Zuhairul sebabkan dia ketua kelas 5 dinamik di R10. Dia dah bangga dah. Dia semua dia cerita kat kawan dia. Dia kata, aku ni ketua kelas. Semua kena hormat. Tidak boleh. Okey, kita kena sentiasa rendah diri. Itu maksudnya. Okey, manakala dibeli oleh Putri, dia kata, murid sentiasa hormatkan guru. Kenapa? Dekat pantun dia bagi tahu kenapa kita kena hormatkan guru. Siapa boleh jawab? Boleh onkan mic. Sebab guru dia memberikan ilmu kepada kita dan dia memberi ilmu. Okey, terima kasih Damia, terima kasih Hazika. Dua-dua dari sekolah Sebab guru SK pemberi Raja ilmu. Puan Mazwin.
Cikgu dengar juga yang lain. Okey, sebab guru ni pemberi ilmu. Kita kena hormat. Orang yang nak beri ilmu, kita kena hormat. Kalau kita tak hormat orang berikan ilmu, macam mana ilmu yang kita dapat? Ilmu yang kita dapat tapi keberkatan itu tiada. Bila ada keberkatan, barulah ilmu kita tu kita ingat sampai bila-bila. Okey, jadi ada 5 pantun yang tadi kita dah lafazkan. Okey, cikgu ulang balik. Cikgu ulang secara umum sebelum cikgu bagi kepada cikgu Farid. Kenapa cikgu ulang? Adalah sebabnya. Sebab selepas ini ada kuis. Okey. Pantun yang pertama tadi tentang pantun selamat datang. Kedua, pantun kemerdekaan. Yang ketiga, pantun seloka. Keempat, pantun budi. Dan yang terakhir ini ialah pantun apa? Nasihat. Pantun apa kelas? Pantun nasihat. Okey, cikgu Farid. Okey, bagus. Yang respon, yang beri maklum balas. Okey, cikgu Farid, mungkin ada penambahan? Okey, untuk pantun nasihat tadi, Cikgu Zul bagi slide dekat yang bahagian pantun nasihat. Okey, baik. Cikgu nak tanya murid-murid semua. Semakin berisi, semakin tunduk. Itu untuk resmi padi. Kita jangan ikut resmi apa? Siapa tahu? Selalu ada dalam bahasa Melayu. Ikutlah resmi padi. Semakin berisi, semakin tunduk. Jangan diikut resmi apa? Siapa tahu? Dia sejenis pokok. Apa? Resmi jagung. Resmi jagung. Okey, cikgu bagi clue. Dia macam pokok padi, tetapi dia tak ada padi, dia tinggi saja. Apa lawan resmi padi? Keladi. La. Pokok la. Pokok la. Lama. Langkai. Lala. Lalang. Ya, betul. Lalang. Oh, betul lah. Lalang. Kamu tengok. Kalau pokok lalang, Siti Solehah pernah tengok pokok lalang? Tak pernah. Main Tak sebut pernah. je. Tak pernah. Sebab Okey, sekolah boleh. kita lah. Okey, pokok lalang ni dia macam pokok padi. Nanti kamu boleh Google tengok. Okey, pokok lalang ni dia macam pokok padi. Tapi dia tak macam padi. Sebab padi ni walaupun dia rendah, tapi dia ada isi. Isi dia Beras. itu dia beras. Okey, kalau pokok lalang ni tinggi. Semakin tinggi, dia tinggi je. Dia dah tak ada memang tunduk. Sebab apa dia tinggi? Sebab dia tak ada isi. Dan dia tak ada fungsi pun. Apa lastnya terjadi? Orang akan tebas pokok lalang sebab tak ada kegunaan. Okey, baik. Okey, itu saja. Cikgu Zul. Okey, terima kasih Cikgu Farid. Okey, itu serba sedikit. Okey, kita dah tengok dah rakan-rakan kita melafazkan pantun. Ada yang menjual, ada yang membeli. Okey, dan kita dah tengok dah ada pantun. Tadi kita tengok ada pantun selamat datang, pantun kemerdekaan, seloka, budi, pantun nasihat. Okey, semua faham ke? Faham cikgu? Faham? Faham. Okey. Faham. Cikgu kalau biasa dalam kelas cikgu memang begitu. Bila cikgu tanya semua faham, semua akan kata faham cikgu. Jadi untuk kita nak tengok kefahaman kamu, cikgu akan berikan kuis dalam talian. Kuisnya macam mana? Okey. Kuisnya ialah berbentuk, baru-baru ni kita baru habis sukan Olimpik. Kita dah tengok dah macam mana perlumbaan lumba lari. Bagaimana kuis ni yang mana kamu kena menjawab siapa yang pantas, siapa yang cepat akan dikira pemenang. Kamu akan menjawab soalan kamu tu dia berada di track larian. Okey, cikgu akan sharekan link untuk kuis ini. Kamu boleh buka, boleh tuliskan nama kamu. Okey, cikgu akan share juga skrin untuk kita tengok siapa yang dah letak nama. Okey. Okey, cikgu dah share dah link dekat ruangan chat. Kamu boleh klik. Sementara itu cikgu akan sharekan juga dekat skrin untuk kita tengok kuis yang akan kita mainkan. Okey, waiting for players. Cikgu masih menantikan pemain-pemain untuk masuk. Okey, cikgu dah nampak Hakimi, Amsyah Zarif, Siti Cikgu, Solehah. nama dah ada orang ambil.
Okey, boleh tukar nama. Airi Iskandar ada 2 nama. Airi mungkin boleh letak nama Iskandar pula ke? Nama pun dah boleh berebut rupanya Jangan letak nama Zul Iskandar je. Kalau Zul Iskandar belum masuk dah menang dah. Sebab cikgu yang buat soalan ni, cikgu dah tahu dah. Raja Perempuan Mazwin, cikgu dah letakkan dekat Telegram. Share tu nama saya tau. Telegram. Okey, cikgu berikan masa 1 minit untuk kita tunggu rakan-rakan yang lain. Okey, baru 14 orang. Okey, masih tengah naik. Sekejap cikgu ni. Okey, sementara Sekejap, nama saya tak boleh. siapa yang tak boleh? Soleha nama tak boleh. Kalau nama tak boleh, gunakan singkatan Soleha. Ataupun boleh letak nombor dekat belakang tu 03 ke 01 ke. Betul? Macam Zuhairul tu dia letak nombor. Yes. Okey. Bersiap sedia. Soalannya semua yang berkaitan yang kita belajar hari ini. Okey. Cikgu bagi masa 1 minit lagi. Sekiranya ada yang siapa ada masalah boleh gunakan ruangan chat untuk bertanya dengan cikgu, 23 orang murid. Sebelum cikgu tekan butang mula. Cikgu, Ya. dia kata sorry the game is full. Okey, tak apa. Okey, tak apa, tak ada masalah. Kita akan tengok, okey? Tak apa, tak ada masalah. Kiranya siapa yang daftar awal tadi tu ada wakil daripada sekolah R10, ada wakil daripada sekolah Raja Perempuan Mazwin. Kita akan berlomba, kita akan tengok sekolah mana yang akan menang. Okey? Jadi boleh cikgu mulakan dah 12.22. Okey, dah 1 minit berlalu. Okey, cikgu akan klikkan butang start. Okey, bersiap sedia. Kita akan tengok let's race. Ayuh kita mulakan. Kita tengok semua dah bersedia di garisan perlumbaan. Okey, boleh mula jawab. Kita akan tengok siapa yang akan bergerak dahulu. Cikgu, macam mana nak jawab? Nak jawab, klik pilih jawapan yang mana yang betul. Okey, Amani dah tempat yang ketiga. Dia macam tu, dia macam ada padang je. Apa? Dia tak Cikgu, klik. jawab Klik soalan dekat Dia je. macam ada padang je. Klik kat soalan tu. Dekat nombor tu. Tak boleh. Tak boleh cikgu. Cikgu saya dah jawab tapi saya tak boleh gerak. Okey, kejap kita tengok. Okey. Tu boleh gerak. Okey, kita tengok Arman dah gerak. Saya tak boleh gerak cikgu. Okey, cuba tekan refresh. Kadang-kadang device kamu. Sebab cikgu dah kalau semua tak boleh gerak, yang lain pun tengok Nitya dah. Nitya dah mendahului terus. Ke tempat yang lain. Laju. Okey, kita tengok. Okey, kedua Amani cuba memotong Nitya. Adakah berjaya? Darwish dah berjaya memotong. Wah. Nampak yang Nitya terus pecut. Nitya tempat pertama. Okey, kita akan tengok tempat yang kedua. Kita akan tengok siapakah berjaya tempat kedua. Okey, yang lain tu kalau siapa tak boleh gerak, cuba tekan refresh. Boleh. Okey, kita akan tengok Nitya, kita dah jumpa pemenang yang pertama. Amani dan Darwish, kita akan tengok. Bahagian Amani, Hakimi tu macam bergaduh sikit kat situ. Nampaknya dia dah mula maju ke depan Cikgu, saya dah tekan lah tapi dia kata invalid move value. Sebab Zairul kena masukkan balik. Okey, kita tengok dah jumpa dah Hakimi tempat yang kedua. Okey, kita cari lagi seorang lagi. Kita ambil tempat. Dia macam terleft. Terleft kena masukkan balik. Dia kadang-kadang line kamu tu kadang-kadang. Okey, kita tengok pemenang ketiga. Okey, Airi. Airi tu boleh gerak? Okey, adakah dua-dua kita tengok adakah tempat ketiga tempat Airi? Cikgu akan klik kat sini, show. Cikgu saya refresh tapi dia buat yang sama balik. Dia kata clear your browser data and join again. Kalau browser data tu maksudnya device kamu tu Zairul. Cikgu, saya tak boleh buat soalan. Okey, kita dah tengok tempat yang ketiga. Tak boleh buat soalan, kena tekan refresh line kamu tu. Okey, kita dah jumpa 3 pemenang. Okey, cikgu akan stopkan dulu. Okey, kita akan tengok view result. Kita akan tengok siapa yang dapat. Dah siap okey, kita tengok tempat pertama. Ya, tahniah kepada Nitya. Tempat yang kedua, tahniah kepada Hakimi. Tempat ketiga, tahniah kepada Darwish.
Okey, ada 3 pemenang dekat sini. Okey, tahniah kepada tiga pemenang. Okey kelas. Ya. Ya. Nanti link ni dia boleh buat lagi kan bila-bila kan? Boleh, tak ada masalah. Tak apa, walaupun yang tak dapat masuk time ni, tak apa, nanti kamu boleh buat lagi. Okey? Yang mana yang tak boleh gerak ke tu kadang-kadang tu biar disebabkan masalah internet, line, peranti dan sebagainya. Dia kalau contohnya ada masalah ke dia semua tak boleh. Tengok ada yang boleh. Tapi tak ada masalah. Link ni cikgu akan buka. Kamu boleh berlawan nanti. Cikgu bagi link. Siapa rasa tak puas hati nak menang juga boleh. Jangan risau. Okey? Okey kelas. Itu okey. Mungkin itulah tadi yang kita dah belajar. Mungkin Cikgu Farid boleh Cikgu Farid bagikan rumusan ataupun kita minta murid tentang apa yang rumusan dia dah belajar sebelum kita buat sedikit ni ucapan peneguhan. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Zul, murid-murid daripada Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazwin dan Sekolah Kebangsaan Wangsa Maju Zon R10. Baik, tahniah. Anda semua hebat sekali. Tepuk tangan. Anda memang hebat sekali. Baik, saya harapkan satu hari nanti salah seorang daripada kamu ni, mana tahu masuk sekolah menengah ke universiti ke, mungkin akan ada yang mewakili universiti kamu ataupun sekolah menengah kamu ataupun sekolah rendah kamu untuk ke pertandingan pantun. Dah tahu dah macam mana cara nak cipta pantun kan? Mesti ada rima akhir, ada pembayang, ada maksud. Baik, benda ni akan digunakan seumur hidup kamu sebenarnya. Mana tahu satu hari nanti Airil Iskandar kan, dia nak kahwin dengan orang dekat negeri Johor. Selalunya negeri Johor ni kalau nak meminang anak orang kena berpantun. Siapkanlah pantun siap untuk dijual beli. Okey, baik. Itu saja daripada Cikgu Zul. Okey, terima kasih Cikgu Farid. Okey, kita sebelum kelas jangan left dulu sebab Cikgu akan berikan satu link sijil. Iaitu mana kamu masuk nama kamu, nanti kamu sijil akan dihantar ke dalam email kamu. Sijil ni kamu boleh simpan, boleh bagi dekat guru kelas kamu untuk markah PAJSK. Ni kerjasama kebangsaan antara dua buah sekolah. Nanti cikgu akan bagi link sijil. Okey, sebelum tu cikgu nak jemput untuk ucapan peneguhan sedikit. Sama-sama kita dengarkan daripada guru besar SK Raja Perempuan Mazwin dahulu, Encik Muhammad Rizwan bin Hasnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertamanya bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan keizinannya juga pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk dapat bersua muka di alam maya. Ada berapa ramai pelajar terlibat? 41, betul? Ya cikgu, betul. Dua-dua sekolah lah ya? Ya cikgu. Okey. Apapun tahniah kepada Cikgu Farid dan juga Cikgu Zul Iskandar daripada SK Wangsa Maju R10 ya? Gusa ada sekali ke? Ada. Gusa Wangsa Maju sekali? Ada, Encik Azman. Ada Encik Azman bin Razali. Assalamualaikum Encik Azman. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, terima kasihlah kerana kita dapat melihat bahawa cikgu-cikgu kita dengan kreativitinya dapat melaksanakan program seumpama ini dan alhamdulillah dalam suasana tempoh PDPR ini tahniah kepada semua pelajar kerana konsisten belajar dan dapat mengikuti pembelajaran secara online ni seumpama macam bersemuka lah. Saya dapat lihat daripada tadi lagi walaupun saya masuk lambat, tapi saya nampak perjalanan PDPR itu seperti mana yang dalam kelas jugalah. Jadi sudah pastilah input yang diperoleh, ilmu yang disampaikan oleh cikgu akan membolehkan pelajar-pelajar dapat ilmu pengetahuan yang sangat berguna dan sudah pastilah kita melihat bahawa tempoh PDPR ni memang tidak akan mengganggu kita dari sudut pembelajaran. Itu adalah prinsip yang kita kena pegang bahawa kita kena sesuaikan diri dengan keadaan apatah lagi dalam suasana norma baru ini dan insyaAllah kalau kita dapat mengekalkan konsisten belajar ni
maka nanti kalau kita bersemuka walaupun bila tempoh masanya, pada saya dah tak jadi satu kegusaran sebab kita terus belajar. Jadi bukan subjek BM je, malahan semua subjek, dan alhamdulillah daripada kami SK Raja Puan Mazwin, ini adalah merupakan ikhtiar dah beberapa kali kita dapat bekerjasama dengan banyak sekolah daripada Kelantan, daripada Negeri Sembilan, dan hari ini dengan Wangsa Maju, dan alhamdulillah juga semalam ada program bersama dengan Universiti Tonto daripada Mesir, sebelum tu dengan Universiti Xi'an dan Jinan daripada China. Sebenarnya pandemik ini memberi satu ruang yang sangat besar kepada kita mencari idea-idea baru, dan kreativiti cikgu-cikgu ni lah sangat diperlukan, dan anak-anak didik sudah pasti menunggu. Dan bila dah ada sumber ini, anak-anak didik janganlah terkecuali, kerana sangat rugi kita tak buat selalu program yang seumpama ni. Jadi diharapkan anak-anak pelajar akan terus belajar, dan insyaAllah kedua buah sekolah ni akan terus bekerjasama di masa akan datang. InsyaAllah kalau ada peluang yang lain. Sebab saya dapat dengar tadi kedua-dua cikgu dapat mengajar dengan sangat baik. Dan berlakulah PLC sebenarnya, perkongsian, sharing kita dah berlaku dah sebenarnya. Cikgu Farid mungkin boleh memberi idea, Cikgu Zul dapat membantu kami. So inilah suasana baru yang saya rasa memberi satu impak yang penting lah kepada kita. So saya akhiri ucapan saya, nak pantun jugalah makan nasi lauknya ikan, dikasih kerupuk rasanya gurih. Tak lupa ucapkan beribu-ribu terima kasih. Jadi sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Rizwan bin Hasnan, Guru Besar SK Raja Puan Mazwin. Okey, seterusnya, saya Cikgu Zul bersilakan. Guru Besar SK Wangsa Maju Zon A10, Encik Azman bin Haji Muhammad Razali untuk menyampaikan ucapan. Silakan Encik Azman. Baik, terima kasih Cikgu Zul Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, berusaha Encik Muhammad Rizwan, Guru Besar SK Raja Perempuan Mazwin, Perak ya. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan kepada Cikgu Zul Iskandar dan Cikgu Farid atas kreativiti yang telah dilaksanakan pada hari ini dalam melaksanakan PDPR untuk subjek Bahasa Melayu. Jadi saya sebenarnya tidak bercadang untuk bercakap panjang sebabnya Cikgu Guru Besar Encik Muhammad Rizwan telah menyampaikan segala maklumat berkaitan dengan PDPR. Jadi saya juga sebenarnya dalam tempoh 1 jam ini telah membuat tiga rangkap pantun khusus untuk hubungan kita ini. Jadi harap pada anak-anak yang belajar pada hari ini dapat membuat pantun untuk akan datang untuk sesi pembelajaran. Jadi saya nak bacakan pantun yang pertama. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Terima kasih Cikgu Zul Iskandar. Nasihat cikgu tersemat di hati. Dua tiga kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Cikgu Farid bijak bestari, buat kami terkenang-kenang. Jadi ini pantun yang terakhir daripada saya, yang ini melibatkan jaringan Encik Rizwan. Pergi ke laut membawa pukat, hasilnya dapat dibayar zakat. Kolaborasi jalinan membawa berkat, membawa ikatan tanda sepakat. Jadi itulah dia hubungan yang kita ada pada hari ini. Saya harapkan kita dapat teruskan, dan saya mendoakan akan kesejahteraan guru-guru, guru besar, murid-murid Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazwin supaya terus sihat dan mengikuti PDPR dengan baik. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada kedua-dua guru, iaitu Cikgu Zul Iskandar dan Cikgu Farid atas kerjasama dan jaringan ini agar hubungan ini tidak terputus
Jadi saya juga mengambil kesempatan ini ingin menjemput semua murid-murid dan guru-guru Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazwin, sekiranya kita selesai sahaja pandemik COVID-19 ini, bolehlah sudi-sudi datang ke Kuala Lumpur, ke sekolah kami untuk kita Cikgu Zul Iskandar dan Cikgu Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.